2 malam lepas, ada yang tanya Bancik, alamak macam mana Bancik, sebab saya dah bawa umur dia 8 tahun. Belum balik. Jadi dia dah suruh pakai ihramnya, ihram dah masuk dah tanah haram. Jadi tiba-tiba anak dia terpakai spender lagi. Bancik nak kat sini sebenarnya bukan untuk menakutkan parent. Betul. Kita takut kita buat benda-benda macam ni menakutkan parent. Betul, daripada nak bawa anak tiba-tiba tak jadi bawa anak. Tidak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Apa khabar semua sahabat-sahabat Bancik Live? Okay, ini adalah video pertama untuk tahun 2023. Okay, Bancik ucapkan selamat tahun baru kepada subscriber-subscriber semua. Yang baru berjumpa Bancik pun, InsyaAllah jangan lupa tekan subscribe dan juga notification. Okay, tahun ni tahun pembaharuan bagi Bancik tahun 2023. Bancik tak pernah sebenarnya membuat pasal umrah secara detail. Tapi banyak permintaan. Ada yang suruh Bancik buat khusus umrah apa semua. Tapi kita tak adalah spesifik sangat. Tapi kita just buat santai-santai. InsyaAllah hari ni kita bersama-sama dengan Ustaz Anas kita. Ustaz Anas, jom Ustaz Anas. Sila Duduk. Okay, Ustaz Anas. Jemput tuan rumah. Jemput tuan rumah ni. Ustaz Anas adalah sebenarnya banyak sejarah Bancik dengan Ustaz Anas sebenarnya. Sejarah daripada awal duduk di Mekah yang banyak bantu Bancik, dan sekarang alhamdulillah beliau dah membuka menjadi pengurus CEO lah kita panggil CEO kepada Al Khairi Travel and Tours. Okey. Sebelum tanpa terima kasih. Salam dulu. Sekarang kita kat mana ni? Kita dekat belakang Clock Tower. Belakang. Tak, Ustaz Anas dah pernah sampai sini belum? Saya first time ni. Tapi pergi tempat lain. Tapi ni kira subhanallah cantik belakang ni. Cantik. Nampak direct dengan Clock Tower. Kita pun tengah-tengah musim sejuk kan. Tu yang kita boleh duduk santai, berkelah. Kalau musim panas ni memang tak ni. Okey, apa sebenarnya ada satu benda yang banyak yang ramai-ramai tanya Bancik sebenarnya. Banyak yang ramai yang tanya pasal isu cuti sekolah. Ni cuti sekolah kan? Ramai yang bawa keluarga, yang bawa family, yang nak yang kanak-kanak. Isu kanak-kanak ni ramai yang tanya Bancik. Tapi biasanya Bancik boleh jawab. Tapi Bancik hari ni memilih untuk yang lebih selalu bawa kanak-kanak lah. Sebab travel agent ni ataupun pengurus tu, sekarang ni ada jemaah kanak-kanak tengah bawa. Ada. Kita ada dalam lebih kurang 3, 4, 5 orang kat lebih kurang kanak-kanak. Mesti kemungkinan mak bapak tu ada kan? Ada. Confirm soalan-soalan, boleh ke nak bawa anak-anak ni lagi tak ganggu ke ibadah? Kan? Lagi macam mana nak jaga dia orang punya ihram tu, macam-macam soalan yang biasa keluar lah daripada parents ni. Tapi tak apa. Sebelum tu kita stop dulu, jangan lupa share, komen, Bancik wajib like. Okey, kalau siapa-siapa yang pernah ataupun lama mengikuti Bancik, suara Ustaz Anas sebenarnya Bancik bagi secara percuma iaitu talbiah Ustaz Anas. Talbiah. Masa tu minta masa tu umrah corona pertama. Betul. Tiba-tiba inilah yang memberi kepada Bancik. Ustaz Anas boleh kenalkan diri sebelum berbual bicara. Sebab Bancik kenal, tapi orang lain tak kenal. Betul. Okay. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak kenal diri? Kenal diri. Baik, alhamdulillah saya Muhammad Anas Muhammad Naim. Daripada Alustar Kedah, sekarang menetap di Shah Alam, dan alhamdulillah sekarang bersama-sama menerajui bagi syarikat Al Khairi Travel and Tours. Ni ketua kampung saya lah dekat Mekah dulu ni. Ketua kampung Ketua kampung. Adalah kita kawan-kawan. Betul, dah lama kenal dengan Bancik ni.
daripada tahun 2000 apa makcik? 16 ke 17. Daripada 15. anak pertama. Daripada anak pertama kan. Daripada anak pertama 2016 sehingga kini kita masih orang kata apa bersilaturahim dan masih meneruskan hubungan walaupun saya ada di Malaysia, Bancik sendiri ada di Mekah. Tapi alhamdulillah, terima kasih Bancik sudi jemput dan dia belanja saya tadi makan makan roti canai pagi tadi. Roti canai Roti canai. Itulah kalau siapa-siapa, yalah kalau selepas ni rasanya tahun 2023 di Bancik kebanyakan nak interview. Nak interview mutawif-mutawif ataupun bos-bos lah. Takkanlah nak suruh dia orang belanja. Tapi terima kasih jugalah kepada yang dah bagi Thanksgiving Thanksgiving yang kat button kat bawah tu kena memberi Bancik semangat dari segi kewangan, bukan semangat menonton saja tapi memberi semangat bolehlah Bancik belanja-belanja. Maksudnya kawan-kawan kita yang tengah tengok video ni bukan sekadar orang kata tengok saja, tapi juga dia memberi semangat kepada Bancik tu, utamanya untuk orang kata apa, ni salah satu kerja dakwah ni. InsyaAllah. Bukan kerja seronok-seronok saja, kerja dakwah ni kan. Bukan senang lah. Terima kasih kat semua yang menonton. Okay Ustaz, sebelum kita lebih tiba-tiba terlari tajuk. Sebab tajuk hari ni memang khas untuk kanak-kanak. Kanak-kanak. Okey, definisi kanak-kanak tu macam mana Ustaz? Adakah sebab ada yang keliru balik ataupun yang boleh berfikir yang macam Ustaz kita dah bincang awal lah sebenarnya. Mumayyiz. Mumayyiz ataupun yang belum mumayyiz. Baik. Cuba mumayyiz tu tak ramai orang tahu. Cuba Ustaz beritahu sikit pasal mumayyiz dengan balik tu. Gap. Baik. Okey, kalau kita tengok kepada hadis Nabi SAW, rufi'al qalam, terangkat pen ataupun terangkat satu catatan kepada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang tidur sehingga dia bangun. Maksudnya kalau waktu dia tidur tu berlaku apa-apa tu, terangkatlah pen daripada dia. Kemudian yang kedua as-sabi, yang disebut sebagai kanak-kanak, hatta yahtalim, sehingga dia mimpi. Maksudnya kita fahamlah secara ni mimpi ni sehingga dia baliglah, keluar mani daripada dia. Kemudian seseorang yang gila, majnun, sehingga dia waras. 3 golongan ni. Jadi kanak-kanak ini sehingga mana dia balik tu, sebelum dia balik maka dia didefinisikan sebagai masih kanak-kanak. Adapun mumayyiz ni yang dah boleh membezakan di antara baik dan buruk. Kadang-kadang anak-anak kita ni dia dah boleh tahu dah mana satu makanan, mana satu yang najis, mana satu perkara yang baik dan juga yang buruk. Jadi itu boleh dikategorikan sebagai kanak-kanak yang mumayyiz bila dia dah boleh membezakan. Okey, sebelum kita terlebih lanjut, tapi Bancik nak beritahu awal-awal yang video ni dibuat bukan untuk berdebat. Betul. Sebab bab umrah ni memang banyak-banyak pendapat dia. Betul, banyak. Kalau boleh ikutlah mutawif yang jadi leader dia, dia menjaga anda. Dan juga kita ni orang kata sekadar sembang santai, ambil angin Mekah kan. Satu lagi untuk mengconfidentkan. Betul. Untuk menggalakkan bawa kanak-kanak dengan rasa lebih yakin. Betul, sebab kadang-kadang pengalaman saya lah sepanjang menguruskan para jemaah ni, banyak mak bapak ataupun parents ni dia nak bawa anak-anak. Dan bila kita nak bawa anak-anak ni pun ada macam-macam lah. Ada yang kata jagi nak bawa anak-anak dia bukan faham pun, kan, tak faham apa kita nak bawa. Ada satu pandangan lagi ataupun satu mindset lagi yang kata kita sebenarnya nak memberi pendedahan yang awal kepada anak-anak ni tentang umrah, tentang ibadah, duduk masjid dan sebagainya. Ala kulli hal, dua-dua pandangan ataupun dua-dua mindset ni dia tidak memberi orang kata perbezaan yang banyak sebenarnya, bergantung kepada kita. Mungkin kalau kata saya sendiri pun, kita nak bawa anak-anak ke masjid ni kenapa? Sebab kita nak memberi satu didikan awal kepada kanak-kanak tentang bagaimana nak bangun awal, nak pergi solat subuh. Mungkin dia tak faham kan? Mungkin awal-awal ni terpaksa nak kena angkat dia, nak kena mandikan dia, siap dia mungkin akan rasa marah, mengantuk dan sebagainya. Tapi ini salah satu orang kata satu cara kita nak memberi didikan awal kepada anak itu. Jadi kita tak perlu bergaduh nak bawa anak ke tak nak bawa anak, terpulang kepada masing-masing. Yang penting kita tahu, kita sebagai parent, ibu bapa ni, kita tahu matlamat apa yang kita nak berikan kepada input kepada anak-anak kita. Salah satu dia tujuan melancong lah. Sekali melancong dengan anak-anak, kadang-kadang kita tak dapat cuti, tak ada penjaga. Itulah inisiatif kita nak bawa sekali dengan. Tambah sekarang cuti sekolah kan. Betul. Sekolah. Jadi kebanyakan daripada kita ni ialah bila dah sekolah, anak-anak dengan sibuk sekolah, balik sekolah kadang-kadang dengan sibuk kerjanya, kita sibuk kerja, anak-anak nak tuition lagi. Jadi ini adalah masa yang sesuai, anak-anak cuti sekolah, so kita pun ada masa yang lapang untuk kita spend. Daripada kita pergi tempat lain, alhamdulillah ramai yang bawa anak-anak datang umrah. Okey Ustaz, sebenarnya Bancik dengan Ustaz masa-masa duduk dekat sini, kita orang pun bawa anak pergi haji. Betul. Kita bawa anak yang kecil, jadi
ada isu. Ada yang dah memayis, macam anak banci sendiri belum memayis. Jadi kita hukum pun berbeza-beza, betul tak? Jadi pengalaman tu yang kita boleh kongsikan sebenarnya hari ni. Sebab umrah dengan haji tu hukum dia memang cara perbuatan dia lain. Haji ada setahun sekali, umrah sepanjang tahun. Tetapi kita nak tawaf tu mesti tawaf Ustaz Jadi inilah sebab ada juga yang baru 2 malam lepas ada yang tanya banci, alamak macam mana banci sebab saya dah bawa umur dia 8 tahun. Belum balik. Jadi dia dah suruh pakai ihram, niat ihram, dah masuk dah tanah haram. Jadi tiba-tiba anak dia terpakai spender lagi. Itu isu yang biasalah. Biasa sebab kanak-kanak kadang-kadang kita dah beritahu tapi dia terlupa. Kanak-kanak dan nama kanak-kanak yang belum balik. Ni kita bincang belum balik. Dah balik tu kita masuk ke dewasa punya hukum lah. Kita masuk yang kanak-kanak je. Baik. Kalau kita lihat kepada ibadah haji itu sendiri ataupun umrah haji ini, dia merupakan satu ibadah yang menjadi kefarduan ke atas seorang Muslim, mukmin. Maksudnya wajib bagi dia. Kalau dia tak buat ni umpama hutang lah. Jadi antara syarat kewajipan haji ataupun ibadah tersebut adalah dia berakal, dia Muslim dan juga dia baligh. Jadi bagi anak-anak yang belum baligh ini, secara dasarnya dia tidak termasuk daripada golongan yang mukallaf, yang ditaklifkan untuk melakukan ibadah tersebut. Namun ramai daripada kita yang nak bawa anak-anak ni, dia rasa ralat kadang-kadang kita, ialah kita dah bawa anak-anak pergi umrah, tapi anak-anak ni dia tak buat umrah sekali. Kadang-kadang kita ada satu perasaan macam tak best lah macam ni. Kalau boleh kita nak buat sama-sama kan. Betul. Jadi sebenarnya tidak menjadi masalah untuk anak-anak ini buat berihram juga. Sebab ibadah tersebut yang dilakukan tetap sah. Tetap sah. Kalau contohnya datang buat haji, ibadah haji tersebut tetap sah. Cuma apabila dia telah mencapai akil baligh, dia kena buat sekali lagi haji. Sebab apa? Waktu dia buat tu dalam keadaan dia kanak-kanak, dia masih belum ditaklifkan. Jadi bila dia dah sampai tempoh had dia ditaklifkan, maksudnya had baligh, maka dia kena buat sekali lagi. Ibadah tetap sah. Cuma di sini sebagai ibu bapa perlu mengambil berat. Apabila kita nak mengihramkan ataupun kita nak memasukkan anak-anak itu di dalam ihram, maka menjadi tanggungjawab kita yang pertama untuk pastikan dia masuk ihram. Maksudnya kita kena bantu dia untuk niatkan ihram bagi dia. Dan bila mana dia dah masuk dalam ihram, kita juga menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan dia menjaga pantang larang ihram. Dia tidak melanggar pantang larang ihram tersebut. Itu menjadi tanggungjawab kita. Sebab apa? Bila mana kanak-kanak ini melakukan pantang larang, dia melanggar, macam cerita tadilah, dia melanggar pantang larang ihram, maka denda ataupun yang kita familiar kita panggil sebagai dam itu tetap kena. Tetap kena kepada anak-anak ini. Sebab apa? Dia dah berihram. Begitu juga apabila kita nak pergi tawaf contohnya. Kita dah masukkan anak dalam ihram. Dia cerita lain, ada orang yang mengambil pendekatan nak bagi anak test sahaja pakai kain ihram tanpa melakukan niat pada dia. Itu tak jadi masalah. Tapi apabila kita berniatkan ihram kepada anak, maka dia terikat dengan ihram tu. So bila kita nak masuk, dia masuk tawaf, dia juga terikat dengan apa benda yang mengibatkan untuk tawaf tu. Contohnya nak tawaf kena ada wuduk. Maka jadi kita sebagai orang tua, sebagai waris ni kena pastikan anak tadi ada wuduk. Sebab kalau tak ada wuduk maka tak sah tawaf tadi. Tanggungjawab kita tu. Jadi kalau kata dia tak ada wuduk, maka tanggungjawab kita untuk memastikan dia juga kena dam. Kena berwuduk. Kena berwuduk. Kalau tak nanti dia terikat juga dengan pantang larang tadi. Jika dia melanggar maka kena bayar dam. Jadi di sini ada perbahasan. Sebab itu nak melakukan umrah kepada anak-anak ini tidak menjadi masalah. Ibadat tersebut tetap sah. Cuma menjadi tanggungjawab kepada ibu bapa lah untuk pastikan setiap orang kata lafaz yang disebut anak-anak ini ikut kita ataupun kita niatkan untuk dia. Kemudian pantang larang yang terikat, tak boleh itu, tak boleh melanggar pantang larang ini. Juga anak-anak tadi walaupun dia kategori orang kata kanak-kanak belum memayis ke macam mana? Belum baligh. Sebab balik. Kalau yang belum memayis ni, maksudnya yang memayis senang cerita infant lah, kanak-kanak baby, betul? Kanak baby. Maka dia tidak menjadi masalah lah. Ini kalau kata kanak-kanak tersebut sudah memayis, maka jika dia melanggar ihram, maka dia kena bayar dam. Dia dikenakan denda. Yang mana jika ada denda itu perlu dibayar. Ada yang tanya pula, nak dibayar guna duit siapa pula ni? Jika anak ini ada harta, dia ada duit kumpul dia sendiri, maka boleh bayar guna duit dia sendiri. Tapi kalau anak ni tidak ada harta, tidak ada simpanan duit, maka mak bapak dia lah yang kena bertanggungjawab untuk menyelesaikan dam dia. Tak senang, tapi juga tidak susah untuk bawa anak-anak ni. Okey, ustaz dah gulung habis ni. Belum habis. Dah gulung habis. Banci pun dah tak terkata nak tanya.
Cuma banci nak berpatah balik lah. Jadi ada isu yang sebenarnya tak mewajibkan kalau mak awak kita bawa kanak-kanak lah. Kiranya kita tak payah pasang niat kepada anak-anak tu pun tak ada masalah Ustaz. Tidak menjadi masalah. Sebabkan isunya dia belum wajib. Betul. Jadi dia masuk dalam Mekah pun tanpa memakai ihram pun tak apa. Bergantung kepada perspektif ibu bapa tu sendiri. Kalau ibu bapa itu bersedia, sebab ini bergantung pada kebersediaan ibu bapa tu. Kalau dia bersedia untuk bertanggungjawab, sebab dia nak kena tengok diri dia sendiri, kita nak kena tengok diri kita punya pantang larang. Betul. Kita juga nak memastikan anak-anak. Jika kita sebagai waris, sebagai ibu bapa kita bersedia, maka silakan, tidak menjadi masalah untuk orang kata mungkin sebagai didikan awal kepada anak tersebut, silakan. Tapi kalau kita sebagai waris sendiri tidak bersedia dari sudut mental, fizikal kita dan juga ilmu sebagai ibu bapa pun tidak cukup, maka kita nasihatkan tak perlulah untuk berniat ihram bagi anak ini, sebab dia masih bukan dalam kategori yang ditaklifkan untuk melakukan ibadah tersebut. Okeylah, macam Banci lah. Banci banyak ambil contoh pada Asa Aiden. Sebab Aiden walaupun 6 tahun, ada setengah 6 tahun dah pandai ambil wuduk. Dah pandai tahu batal wuduk tu macam mana. Ada setengah 6 tahun macam dia lah, late speed delay semua. Tak tahu lagi nak wuduk walaupun dia pergi tadika belajar semua tu. Walaupun orang cakap pondok dekat Arab ni, tapi dia pemikiran dia berbeza 6 tahun. Betul. Jadi kalau macam Banci sendiri, Banci jarang lah meniatkan. Dia pakai ihram tapi jarang. Tapi musim haji hari tu dia infant. Ada lain pula dia punya cerita dia. Dia pun berbeza. Kita memakai pakaian ihram dan juga kita berihram, dua benda yang berbeza. Kanak-kanak contoh kita pakaikan dia dua kain, atas dan juga bawah. Itu baru kita pakai kain ihram. Bila pakai kain ihram masih belum terikat dengan pantang larang ihram. Tapi bila kita berihram, maksudnya kita melafazkan niat labbaik Allahumma umrah, ataupun yang dah biasa nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala, kita melafazkan tersebut, maka itu baru kita kategori masuk dalam ihram. Itu dinamakan sebagai berihram. Jadi dua perkara yang berbeza. Jadi kalau kita nak jalan selamat, kita, sebab kalau ada parents yang mungkin tak nak, orang kata apa, dari segi ilmu kurang, kita tak confident dan sebagainya, maka kita boleh memakaikan pakaian ihram kepada anak-anak tadi sebagai, orang kata apa, didikan awal kepada anak itu. Tanpa melafazkan. Okey. Sebenarnya isu ni memang banyak sebenarnya kalau kita nak bincangkan. 2 jam forum pun tak habis kan. Tak habis. Kena panggil ustaz lain tu. Kena ustaz lain pula Okey. Tapi tak apa. Rasanya kinanya bukan nak gulung pun, tak. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh komen kat bawah. Kat bawah. InsyaAllah Ustaz Anas ataupun dengan tim dia lah, ada lagi. Bukan sehari je, ada lagi akan datang. Manalah tahu boleh jawab. Sementara saya masih ada kat sini, mungkin nanti next time kalau ada soalan kita boleh buat satu lagi video. InsyaAllah. Background lain pula. Ni background ni kita kena bawa yang tempat pelik-pelik sikit. Betul. Cuma kat sini satu lagi, Banci nak kat sini sebenarnya bukan untuk menakutkan parent. Betul. Kita takut kita buat benda-benda macam ni menakutkan parent. Betul, daripada nak bawa anak tiba-tiba tak jadi bawa anak. Tidak. Tak, sebenarnya kita buat ni supaya untuk kita lebih yakin. Betul. Lebih yakin dan orang cakap menanam cita-cita kita nak bawa anak. Betul. Sebagai didikan awal. Dan yalah, daripada kita ambil gambar dekat mana LA apa, kalau kat Paris apa semua tu, baik ambil gambar depan Kaabah, betul Betul, ni belakang ni cantik. Belakang ni pun jadi tak perlu depan Kaabah. Tak perlu depan Kaabah, kita bergambar dekat kawasan haram ni pun dah menjadi kenangan terindah. Betul. Okey, apa lagi Ustaz boleh gulungkan? Kita pun dah tak tahu soalan apa, Ustaz gulunglah. Baik, sebenarnya mesej yang Banci cuba buat ni adalah satu mesej ataupun satu jalan dakwah yang kita semua perlu sokong dan kita beri satu, orang kata apa, semangat yang bagus kepada Banci. Sebab ibadah umrah secara khususnya kadang-kadang kita terlalu takut nak buat sesuatu perkara. Kita rasa dimomokkan dengan ini tak boleh, itu tak boleh dan sebagainya. Sedangkan ibadah umrah ni adalah satu ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala hadiahkan kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan satu perkara yang sepatutnya kita tidak susahkan, yang kita mudahkan, tetapi jangan kita terlalu memudah-mudahkan. InsyaAllah ibadah umrah tu satu ibadah yang sangat, orang kata apa, sangat tenang, yang kita boleh tumpahkan sepenuh jiwa kita ke dalam ibadah itu. Dan yang paling penting, saya doakan kepada anda semua yang nak bawa anak-anak sempena cuti sekolah ni datang umrah. Pertama, jangan lupa ajak Banci datang tempat ni, cantik. Okey, kemudian yang kedua, saya doakan ibadah umrah anda dan juga keluarga anda Allah Subhanahu Wa Taala terima dan mendapat keberkatan. Okey. Cukup setakat ni. Cukup setakat ni. Lepas tu yalah,
Bancik akan tanya juga, kalau tak banyak view, kita tak akan teruskan lah forum macam ni. betul. Sebab orang kenal Bancik dengan travelog, dengan lah umrah pun sekali-sekala, Majlis Dihara pun sekali-sekala. Tapi tujuan Bancik macam Ustaz cakap lah, untuk kita tak takut dengan Saudi. Bukan betul. kita nak sokong sangat Saudi apa yang berlaku sekarang ni. Sebab sekarang pun isu salji pun masa kita kalau boleh tergelak juga. Tapi biasalah orang jauh, kita itulah terpaksa kita sampaikan. Okey, InsyaAllah selamat tu, jangan lupa kalau siapa-siapa yang baru bertemu, jangan lupa juga kepada Al Khairi Travel Betul. InsyaAllah Bancik akan tag ataupun suruh komen dah ada YouTube belum? Ada nanti kita Nanti kita komen, kita pin lah. Lepas tu pandai-pandai lah dia orang nak pergi package Okay. Tak, bukan Bancik tak recommend ke apa. Tak, kita nak adil, berlaku adil pada semua kawan-kawan juga. Cuma ini kawan paling rapat lah. Baik, kalau nak pergi, mana tahu Bancik ada rezeki boleh buat package dengan Ustaz boleh. Boleh Terbaik kita bincang. Terbaik kita bincang. Okey, bye-bye Zaz.